Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pasca pembentangan bajet 2022, satu pembentangan yang terbesar pernah diperuntukkan oleh pihak kerajaan, di mana sekitar 332 bilion ringgit untuk bajet 2022 diperuntukkan untuk memastikan rakyat dapat keluar dari pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, bagaimana kita berhadapan ataupun bersiap sedia untuk menghadapi era endemik. Walaupun keadaan ekonomi semakin pulih dan kebanyakan sektor menunjukkan angka-angka yang lebih positif selepas 1 tahun 8 bulan yang lalu, tetapi beberapa perkara diberikan tumpuan dalam bajet 2020, iaitu antaranya untuk memulihkan kehidupan dan juga memulihkan mata pencarian rakyat dalam masa yang sama, untuk memberikan kelestarian dalam beberapa sektor, terutamanya PKS, sektor ekonomi di kalangan industri kecil dan juga sederhana, untuk memulihkan sektor-sektor ekonomi yang terkesan seperti industri perkhidmatan dan juga pelancongan dalam masa yang sama, untuk memberikan ruang kepada para majikan mengambil lebih ramai pekerja ataupun mendapatkan insentif dari pihak kerajaan untuk membolehkan mereka mengambil semula pekerja yang dibuang ataupun mengambil pekerja yang baru. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah strateginya dan apakah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, terutamanya dari aspek pelaksanaan, kerana apa pun angka yang diumumkan oleh pihak kerajaan, yang penting adalah pelaksanaan di bawah. Dengan angka yang amat besar ini, semua kementerian dan juga agensi yang terlibat yang diberikan dana yang besar perlu menjalankan kerja dari hari ini. Jadi kita akan bersama dengan yang berbahagia, Tan Sri Sulaiman Mahbub, pengurusi Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia ataupun MIER ataupun MIR. Tan Sri, terima kasih kerana bersama saya Nazri Kaha pada malam ini di Astro Awani. Jadi sebagai permulaan, apakah reaksi Tan Sri apabila Menteri Kewangan membentangkan satu bajet yang begitu besar tetapi agak strategik dan juga agak terperinci kali ini, walaupun ada setengah komuniti masyarakat, terutamanya di kalangan kelompok M40 ataupun M40 pertengahan, kelompok orang muda, rasa tertinggal. Mungkin ada, tidak secara spesifik, tetapi apakah reaksi sebenarnya keseluruhan bajet 2022 pada pandangan Tan Sri? Terima kasih saudara Nazri kerana menjemput saya ke Astro Awani. Pertama, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Menteri Senator Tengku Datuk Zafrul, letakkan kepada saya satu bajet yang mantap, satu bajet yang discerning, kata putih, maknanya sudah kita dah fikir, you think through dan menghadapi cabaran-cabaran oleh pihak negara, ekonomi dan juga pihak peribadi. Jadi combination tentang bagaimana membantu orang individu macam kita semua dan juga kepada negara, dan juga dari meningkatkan kemampanan ekonomi keseluruhannya, saya dah dapat jadi asas kepada pembentangan bajet pada tahun ini. Saya fikir itu nampak, kerana Yang Muat Menteri pun telah membuat, saya sudah berbincang dengan banyak pihak, meneliti banyak memorandum. Jadi saya segala aspek yang diperlukan, saya segala besar, apa kata orang, keseluruhannya terdapat diambil kira dalam perencanaan bajet ini. Pertama dari segi pihak individu, macam orang dari segi peluang pekerjaan pada seseorang. Yang kedua pada syarikat-syarikat kecil dan syarikat yang lain, bagi memberi peluang supaya dapat memulihkan production yang selama ini terjejas oleh COVID-19, dan juga daripada itu juga menyediakan peluang-peluang atau fasiliti kepada syarikat-syarikat industri baru yang boleh datang pada tahun depan supaya dapat meningkatkan produktiviti negara. Jadi saya all in all, ini is a good budget, dan pihak kerajaan telah think through the processes, kesan-kesan, keperluan, cabaran semua sekali, dan membentangkan bajet ini. Jadi dari orang kata pun mencerakinkan bajet 2022, pada pandangan Tan Sri Sulaiman, apa yang menarik perhatian ataupun highlight daripada bajet ini? Ya, banyak perkara. Tapi saya nak sebutkan satu dua je lah. Misalnya dari segi individu,
apa peluang-peluang yang boleh memperbaiki kedudukan ekonomi, kedudukan pekerjaan dan kemahiran sudah dapat mengambil bahagian dalam pemulihan ekonomi ini. Ya. Jadi kita tak ada kerajaan saja, tapi diri sendiri bagaimana mencari peluang, ruang-ruang yang kita boleh memperbaiki kedudukan ekonomi kita. Itu kalau saya ada. Cuma kita mencari peluang itu di bahagian section mana yang pertama. Yang kedua saya ialah tentang soal mengatasi masalah pengangguran, ya, macam self-employment, dan juga dari segi garanti tentang pekerjaan oleh pihak kerajaan. Ini perkara baru. Kita bagi subsidi sebelum ini, tapi ini garanti menjamin jumlah pekerjaan lebih kurang 600,000 yang akan dijanji oleh kerajaan. Jadi maknanya ini perkara baru bagaimana kerajaan menjanjikan. Tapi pada masa ini oleh ramai yang terjejas, ini adalah penting. Ini perkara baru tapi perlu dipikirkan. Kerana orang tak perasan kalau you are jobless, ya, you tak boleh bayar hutang, tak bayar makan anak, tak bayar sewa, macam mana no? Jadi perkara ini penting. Mungkin bagi orang kaya tak terasa, tapi bagi individu yang terjejas, ini seolah apa kata orang kita punya mental health, jejak mental health kita. Katakan kita tak ada kerja, nak bagi anak makan, anak kecil macam tu. Very important. Jadi pasal ini paling penting. Jadi kalau boleh saya minta sektor swasta, JLC dan sebagainya dapat cari peluang supaya bagaimana peluang pekerjaan diwujudkan supaya janji kerajaan menjamin pekerjaan itu dapat dilaksanakan dan orang individu terasa. Kalau 600,000 tu a big number. Yeah. Kalau katakan jumlah pengangguran lebih kurang 700,000, 600,000 is a big number dan sebagainya. Ini akan membantu ramai isi rumah atau household dan ramai individu. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada terjejas mental health tu kan apa dah tak teruk sangat, adalah prospek, adalah apa kata orang tu light at the end of the tunnel. Yeah. Penting tu satu. Yang kedua saya pandang, saya bekas pengurusi MIDA, ada insentif-insentif bagaimana untuk menggalakkan industri-industri baru yang boleh meningkatkan apa kata orang tu daya saing ekonomi negara, yang boleh meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi masa depan, yang boleh mewujudkan satu kluster-kluster baru, bukan saja elektronik baru yang boleh apa kata membawa struktur ekonomi ke satu struktur yang lain, khususnya sektor pembuatan kepada sektor baru yang boleh. Ini memang saya selalu sebut dalam penulisan saya. Mesti ada satu insentif menggalak industri-industri yang boleh meningkatkan keupayaan kita di masa depan, yang boleh meningkatkan value added dan juga boleh memberi peluang pekerjaan baru pada rakyat masyarakat Malaysia. Ini dua saya nak sebut sebentar ini. Menarik. Tentang mencipta kerja ataupun beberapa skim-skim yang diumumkan oleh Menteri Kewangan pada hari Jumaat lalu, iaitu untuk memberikan majikan insentif tertentu untuk menggajikan pekerja mereka dengan 6 bulan, ada 3 bulan dan sebagainya. Begitu juga ingin membawa ramai lagi pekerja-pekerja di kalangan mereka yang hilang kerja ini untuk memasuki industri gig ekonomi ataupun ekonomi gig. Tetapi kalau kita lihat dari perincian bagaimana sektor pekerjaan ini akan dicipta, nampaknya agak optimistik, iaitu antaranya MyStep menawarkan lebih 80,000 penempatan pekerjaan dalam sektor awam dan juga JLC dengan peruntukan 1.8 bilion ringgit, Tan Sri, iaitu 50,000 di sektor awam, 30,000 di JLC. Begitu juga di beberapa sektor-sektor swasta yang lain. Bagaimana kita keep tracking angka-angka ini untuk memastikan anda sudah umumkan pada akhir Oktober 2021 dan anda sasarkan sekian-sekian. Kerana kita tak lupa juga pada tahun lepas juga kerajaan juga menyasarkan lebih 250,000 peluang pekerjaan akan dicipta. Jadi bagaimana Tan Sri melihat ini satu KPI, tetapi dalam masa yang sama orang muda, para graduan yang menganggur, yang hilang pekerjaan melihat dengan dekat tawaran-tawaran yang agak menarik diberikan dalam kategori misalnya skim MyStep ini. Kita ada Jabatan Tenaga Rakyat hingga sampai ke daerah. Ya. Jadi kalau dulu hanya mendaftarkan orang yang tak ada kerja, dan kontrak syarikat apa peluang yang ada, jadi nak matchkan. Sekarang lebih daripada itu. Patutnya. Sekarang lebih daripada itu. Maknanya bukan saja menjalankan tugas-tugas yang business as usual. Ya. Tapi sekarang mesti buat perkara yang lebih perlu supaya matlamat kerajaan itu dapat dicapai. You must be creative, inovatif. Bagaimana jadi you must be interaktif dengan industri. Bagaimana you boleh wujudkan peluang tu.
Pulang. Pasal apa? Sekarang industri akan berhadapan dengan perubahan dari segi supply chain. Ya. Setengah supply chain tu mungkin dah penuh beroperasi, setengah tu belum operasi. Jadi dia tahu. Jadi bagaimana dia nak menganggap pengeluaran tu dirancang, diplan supaya bersesuaian dengan market dia pasal ni, dan benda itu dari segi jumlah pekerjaan pula. Ya. Dan jadi dah dapat itu, translatekan kepada action kepada Jabatan Tenaga Rakyat di peringkat daerah, negeri. Bahawa dia boleh kontak orang supaya orang ramai dapat tahu bagaimana apa peluang sekarang dan sebagainya. Ya, jadi perkara ni, jadi kita masih lebih interaktif, lebih inovatif supaya cadangan kerajaan itu dapat diartikan sepenuhnya. Dan jangan tunggu macam business as usual, saya daftarkan ini, saya daftar ini. Lepas itu tak ada. No, you must do more. Kita dah ada follow through dan sebagainya. Ya, betul. Jadi Kementerian Sumber Manusia mesti manan satu cabaran kepada kementerian supaya tugas-tugas jabatan buruh, jabatan tenaga rakyat peringkat negeri dan daerah itu lebih interaktif dengan pasaran. Interaktif dengan pasaran maknanya pasaran dua pasaran. Ya. The demand side pekerja, the supply side daripada demand side daripada syarikat, dia supply side daripada pekerja-pekerja buruh datang. Betul. Jadi benda itu betul mesti selaras dan sejajar. Up to date. Up to date. Jadi barulah hasrat kerajaan itu dapat dicapai. Tan Sri, berkaitan dengan Tan Sri mengungkapkan tadi mewujudkan iklim pelaburan yang lebih interaktif dan juga lebih atraktif kepada para pelabur. Kalau kita lihat angka-angka yang sedia ada, mungkin Tan Sri lebih maklum bagaimana Malaysia perlu menaiki tahap yang lebih tinggi dalam menarik lebih banyak pelaburan yang berimpak tinggi dan sesuai dengan teknologi yang kita inginkan untuk mencipta peluang pekerjaan yang berpengetahuan, memerlukan kemahiran tinggi. Misalnya kalau kita lihat angka-angka di negara jiran seperti Vietnam dan juga Indonesia, mereka berbilion ringgit pada 2020 misalnya ataupun 2019 lagi. Hanya kita dikatakan sekitar 3.5 bilion US dollar yang memasuki aliran dana asing ke negara kita. Pada pandangan Tan Sri, apa yang kurangnya Malaysia? Tak ada kurang. jadi tak ada kurang. Bagaimana agensi-agensi ini dan juga negara perlu lebih atraktif? Ya, fikir. Apa yang didapat orang di Indonesia sekarang dan Vietnam, kita dah dapat 20 tahun dulu. Sepatutnya. Dah 20 tahun dulu. Buat elektronik dengan elektrikal dah datang sini. Ya. Dan kita tak ada cukup tanda kerja, kita bawa ke luar negeri. Jadi semua kita dah ada negara ni. Tapi sekarang negara itu dah terbuka sekarang, dah lebih liberal. Dia akan pergi ke sana lah. Apa pekerja dah di sana. Betul. Dia tak payah datang lagi. Jadi soalnya kita bagaimana kita menyesuaikan diri dalam keadaan di mana orang ini syarikat dah pergi ke sana, bika peluang pekerjaan banyak sana. Dia labor intensif. Vietnam lebih kurang 70 juta. Ya. Indonesia lebih kurang 270 juta. Kita 32 juta dan sebagainya. Takkan cukup. Ya. Jadi kita sekarang terpaksa mencari satu industri yang bersesuaian dengan kita punya keupayaan. Ya. Banyak pekerja kita adalah graduate sekarang. Ya. Technical graduate dan sebagainya. Jadi kita mencari industri yang bersesuaian dengan orang ini. Jadi orang ini ada kepandaian, boleh masuk 6 bulan, 9 bulan dia boleh adopt industri baru. Jadi kita mesti cari. Kita bagi special katakan insentif. Kalau saya bagi 5 tahun, kita bagi dia 10 tahun. Kau datang terus. Contohnya. Betul. Apa lagi kita nak? Dari segi lainnya, birokrasi boleh selesai 2 bulan, 2 bulan. Boleh semua tu. Malah kalau masa saya pernah mesti saya boleh luluskan dalam seminggu 2 minggu. Tengok semua kita meet semua sekali. Semua meet semua sekali saya pengurusinya. Ada masalah? Tak ada masalah. Tak ada semua sekali. Jalan. Tanya bahagian cukai, bahagian immigration, bahagian custom, kalau tak ada masalah, jalan. So boleh kita buat. Terus keputusan yang sama. Kita ada infrastruktur yang baik. Kita airport yang baik. Syarikat akan datang. Tapi kita cari yang bersesuaian dan beri insentif yang slightly berbeza. Yang sesuai dengan keperluan mereka. Ya. Kalau bagi yang ini, industri yang ini sama juga nak pergi dengan industri lain, tak apa guna dia datang. Ya. It must be suitable to them, be adaptable to them. Jadi kita apa jenis insentif tu, kita mesti tahu dia. Ya. Apa yang kita belajar daripada polemik krisis pembayaran
untuk pembaikan kabel dasar laut kabotaj misalnya, untuk giant dalam bidang telekomunikasi dan juga internet seperti Facebook, Google dan sebagainya. Apa yang kita belajar sepatutnya apabila isu itu timbul dan kita agak defensif dan reaktif untuk menyelesaikan kehendak-kehendak masyarakat multinasional ini, dan misalnya apakah industri lain yang Tan Sri rasa misalnya kenderaan elektrik dan juga tenaga solar yang diperbarui, kerana inilah tenaga-tenaga yang menjadi tumpuan dunia. Kalau Indonesia boleh membawa Hyundai untuk memasang kenderaan elektrik di Indonesia, mengapa tidak kita membawa Ford, Toyota dan Honda? Mungkin kita dah ada Honda di Pago dan sebagainya. Mengapa mereka tidak perlu datang dengan gombolan baru datang ke negara kita? Saudara Aziz, dari segi kemudahan kita dah ada komplit. Betul. Soalnya kita mesti dapatkan datang yang sesuai dengan dia, dan apa insentif yang saya boleh bagi, kata Malaysia boleh bagi, jumpa je apa nak saya boleh bagi, komitkan terus. That man must be there. Macam Singapore, EDB kan, bila dia pergi berbincang tu, dia dah bagi, dia tahu apa insentif. Dia boleh decide serta-merta, alright, if you nak ini, saya bagi, dia boleh komit. Kita banyak belum boleh lagi. Ini saya, maknanya kita punya ketangkasan dalam buat keputusan mesti diperbaiki. Maknanya bila orang pergi negotiate tu, complete mandat dia. Yang bersesuaian dengan industri yang dia bawa masuk. Betul. Kalau dah bagi industri yang bawa masuk ini ABC, kita ada insentif hanya dibagi untuk katakan elemen, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak match. Tak match. You must decide then and there, because orang lain berebut tu. Indonesia ada, orang Vietnam ada, orang Thailand ada, Filipina ada. You must decide fast. Kita port ada, airport ada, jalan raya the best. Daripada Highways. JB ke Penang dalam berapa jam je dah sampai. That sort of thing. Kita perbaiki semua sekali. This is the time. Dah sampai peringkat tu lagi, tak boleh harapkan elektronik dulu. Electrical tak boleh lagi. It's a different ball game now. Dah masuk kita nak kestabilan politik. Maka saya perkara ini penting. Dan saya tengok dalam keadaan semasa ini nampak macam calm. Dah ada macam apa kata orang kesefahaman kesefahaman bahawa ekonomi negara lebih penting. Masyarakat itu lebih penting dari politik, narrow political business. Saya nampak ni. Dari mana ada persetujuan yang kita boleh perbaiki dan apa kata orang kita boleh kukuhkan lagi. Supaya kita berfikir dengan hanya dua tujuan. Masyarakat dan ekonomi negara. Berkaitan dengan untuk menjadikan kita lebih berdaya saing, pada pandangan Tan Sri, kita sentiasa berretorik dalam hal ini. Cantik di atas kertas, kita sentiasa melakukan pitching di sana sini di seluruh dunia, membawa rombongan-rombongan perdagangan dan sebagainya. Tetapi untuk membuat keputusan itu biasanya di HQ mereka akan mendapatkan pandangan-pandangan mereka yang melihat rantau negara yang memberikan kelebihan kepada penanaman modal mereka. Tan Sri. Begini, Saudara Aziz. Kebanyakan industri yang pergi ke, yang kita fikirkan kata Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam adalah labor intensif. Ya, mereka melihat itu lagi. We are labor short. Ya. So labor intensive industry, nak pergilah. You know, but we want labor high technology, high impact industry, and these are not labor intensive. Yeah. So these are maybe capital intensive, these may be brain intensive, they may be technology intensive. So you bagi what they want dan sebagainya. Kita dari segi infrastructure dah ready. So apa yang nak you must know, you must know very well. So I think saya budaya apa itu, kita mesti cepat mengambil peluang daripada adanya industri ini berdasarkan IT sebagainya. IR 4.0, Industry Policy 4.0. Kalau ada pun katakan macam apa dia panggil artificial intelligence, AI. So our people yang pergi negotiate tu must be given a mandate, bring this back. You cannot offer anything dan sebagainya. Kalau ini katakan 5 tahun, kita boleh bagi 10 tahun. Kalau ini kata ndak pekerja-pekerja dibenarkan dalam katakan 100 katakan engineer datang sementara ni, bawa. Berapa kita takut bawa 100 engineer sedang kita boleh bawa beratus juta, berpuluh juta orang daripada country yang labor intensif, yang pendidikan rendah. Ini brain, bagi dia. Kalau nak katakan PR, kita bagi dia sementara. You need a brain. This is the time Malaysia need the brain. You know, not the intellect, not just apa kata orang workers. It's more than that. Okey. Tan Sri, selepas Kementerian Kesihatan yang diperuntukkan peruntukan yang terbesar untuk 2022, Kementerian Pendidikan sekali lagi diberikan peruntukan yang hampir sama pada setiap tahun, sekitar 52.6 bilion ringgit.
Tetapi kita tahu peruntukan itu lebih terarah kepada peruntukan-peruntukan pembangunan, penambahbaikan infrastruktur sekolah, elemen-elemen pendidikan di luar bandar, sekolah daif dan sebagainya. Begitu juga sekolah-sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah agama. Tetapi kita tidak mendengar dalam pembentangan hari Jumaat yang lalu bagaimana kerajaan mendampingi ataupun mendekati isu keciciran pelajar. Isu jurang digital yang begitu luas ketika kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi, di mana Tan Sri rasa keutamaan perlu diberikan oleh Kementerian Pendidikan ini, walaupun bajet itu secara kataupun terusnya tidak dinyatakan, tetapi dengan peruntukan yang begitu besar, sekitar 52.6 bilion, wajarkah keutamaan di kalangan pentadbir Kementerian Pendidikan ini melihat ruang-ruang yang boleh mereka salurkan untuk membawa semula anak-anak kita yang tercicir di luar bandar, pedalaman yang tidak ke sekolah begitu lama, Tan Sri? Saya fikir masalahnya bukan apa kata orang tu hardware. Ya. Macam sekolah, kelas itu boleh buat sebagainya. Tapi sebenarnya ialah content. Satu, yang kedua mengurangkan perbezaan antara luar bandar dan bandar, jurang perbezaan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dalam Semenanjung itu luar bandar dan bandar perlu diperbaiki. Ini mungkin libatkan latihan guru, meningkatkan sama perbezaan dalam kursus-kursus yang special supaya yang the lost months katakan the lost 2 years lah. The lost 2 years. The lost 2 years 20 bulan banyak orang tak dapat dapat kekesanan yang lebih mantap, efisiensi dan sebagainya pelajar-pelajar. Kesian. Saya sendiri mengajar di universiti. Saya rasa saya tak berapa berkesan pada 2 semester yang lepas mengajar. Saya tak puas. Tak dapat interaksi dengan student. Hanya online. Kerana dia tak ada. Jadi perkara ini perlu diperbaiki dan bincangkan dengan guru-guru, bincang dengan ibu bapa. Where is the problem? Kalau dapat problem kita atasi ke special program ke special tuition macam cakap atau laptop yang perlu sebagainya, terwujudkan. Kalau peruntukan dari segi katakan operating expenditure OE, bermakna kita boleh ubah suaikan untuk keperluan yang sesuai, ubahkan. Kita boleh pindahkan peruntukan daripada subhead ini kepada subhead ini dalam operating expenditure. Jadi pihak pentadbir pengurusan dan pengurusan sekolah termasuk pegawai pendidikan daerah negeri must know budgeting properly. Betul. Termasuk katakan mereka tahu di lapangan. Controlling officer. Must know semua sekali. It is within their power. Jangan salahkan Kementerian Kewangan lagi. Selagi tidak cross daripada bajet daripada DE pada OE dan OE kata tak usik kata gaji pokok misalnya, yang lain kita boleh ubah. Kerjaan dah saya ingat ni masa saya dengan KPEPU dengan Tan Sri Siddiq Hassan. Banyak kita sangat benarkan supaya mengubahkan peruntukan ini. Selagi kita tak cross yang perkara berbeza kan. Yang DE dengan OE. OE the operating and KSU is the operating officer. You must know your role. If you're in charge education, you must know education, bukan je service side, but whole entire structure keperluan pendidikan. Kesannya ialah pada pelajar. So it's very important. Software kita tu very important. Saya fikir budak-budak kita sekarang form 5 dan ni tak boleh ambil exam, kena ambil exam next year dan sebagainya. It's very important. Yang darjah 1, darjah 2 tak boleh membaca menulis lagi. Wholehearted attention to help. It's a loss to the 2 years. It's very important. Don't just say, ini peruntukan dah ada. Ini program dah ada. No, it doesn't end there. Peruntukan yes ada. Tapi apa program sesuaian? Apa sesuaian dengan luar bandar lain, di bandar lain? Sekarang miskin bandar banyak. Apa di Sabah mana, Sarawak mana. Jadi kita mesti tahu semua sekali. So you must be on top of things, saya fikir, pegawai kerajaan, termasuk guru-guru dan juga peringkat pengurusan kementerian. Okey. Berkaitan dengan pendidikan dan juga software, bagaimana kita menarik pelabur asing, diperuntukkan 6.6 bilion untuk latihan teknikal dan vocational, pendidikan teknikal dan vocational ataupun TVET. Ini untuk semua agensi di banyak kementerian. Kita tahu Kementerian Luar Bandar ada TVET mereka, KPM ada TVET mereka, KPT ada TVET mereka, Kementerian Sumber Manusia pun ada Jabatan Pembangunan Kemahiran dan sebagainya. Sekali lagi, TVET di negara maju mereka mengamalkan TVET di dalam lapangan industri. Maksudnya mereka tidak ada pemisahan yang besar ataupun tidak ada tembok-tembok yang memisahkan anda kena latihan industri 3 bulan, 6 bulan. Tidak begitu lagi. Kerana TVET adalah industri. Jadi bagaimana kita menyediakan
ataupun pelajar dalam bidang teknikal ini benar-benar akan laris apabila keluar saja mereka sudah ada majikan, mereka sudah ada kerja dalam bidang teknologi tinggi yang kita inginkan, Tan Sri. Bagaimana TVET ini walaupun tidak diberi penerangan ataupun penghuraian secara lengkap bagaimana 6.6 bilion ini dibelanjakan, tetapi saya rasa inilah masa yang paling sesuai. Pada pandangan Tan Sri bagaimana? Pada saya yang penting ialah bagaimana kita melibatkan industri. Teachers may know the academic. University lecturers know the academic, but the industry people know how to get it done. And kalau dia dapat buat katakan dalam kita punya TVET, katakan 60% base industry, dia know the industry ni. So libatkan industri, jangan pandang rendah pada dia. Jangan semua ni nak bentukkan akademik kan, akademik. No. 60-40. Make sure 60 betul-betul. Jadi dia macam tahu the shop floor condition dan sebagainya, persuaian di bandar, di peringkat factory dan di kilang-kilang. Jadi kalau kita dapat pengajaran itu, kemudian kita acknowledge kan, kita recognize sebagai keperluan TVET. Dia have done what is needed by industry. Dah ada, the standard sudah ada. Kalau dia tak bagi pun dia dah boleh kerja, dia boleh kerja. That part don't underrate them. I think this is where di negara-negara macam di Scandinavia, Jerman sekali, they acknowledge that component very high. Kita kurang, kita masih bentukan akademiknya. So I hope pihak-pihak universiti jangan terlampau mengakademikkan selama ini. Kita mesti recognize dan sebagainya. Okey. Agak sekali Tan Sri, mungkin I'm sorry to say this, but I think very important. Execution dan sudah pelaksanaan. Bagaimana pengalaman Tan Sri di PU ini selalu menjadi perdebatan dengan angka yang besar, tetapi adakah kita perlu ada cara pemantauan, monitoring? Saya rasa memang sudah ada di MOF dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita peruntukan besar tak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Khususnya peruntukan pembangunan. Makluman saya dulu masa saya bertugas, antara 20-25% shortfall biasa bagi projek pembangunan. Maknanya bila kita merancang projek itu, kita dapatkan peruntukan. Perencanaan projek itu belum disediakan, belum siap lagi. Belum siap lagi. Jadi ini perlu dipertingkatkan. Dan unsur kadang-kadang kita mesti, belum ada projek itu, kita dah mulakan cari, katakan kedudukannya, site dia, tanahnya nak cari kedudukan projek dan sebagainya. Mesti dilaksanakan, baru kita dapat bentukan. Kalau dapat bentukan tak ada ini, you tak boleh bergerak. Tak boleh nak kick off. Tak boleh kick off. Satu. Itu dari segi perancangan. Di peringkat kedua tu ialah pelaksanaan di peringkat bawah. Jadi kalau pihak kementerian yang katakan ada wakil peringkat bawah tu, must be mantap jugalah. Mesti mantap dan biasa dengan apa dipanggil project management pelaksanaan. Jadi walaupun dekat guru pun katakan bila dia masuk dengan pengurusan katakan district education officer, dia mesti tahu project management. Okey. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri Sulaiman Mahbub, pengurusi MIER, Institut Kajian Ekonomi Malaysia ataupun Malaysia Institute of Economic Research, dan itu saja pasca bajet 2022 untuk kita bincangkan bersama Tan Sri. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih.